Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our project e-board. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Azikiu Akashah bin Muhammad Fahmi dan saya sendiri Muhammad Syafiri bin Muhammad Amin Munmini. Okey, yang pertama kita akan mulakan dengan pengenalan. Pengenalan, papan pemotong merupakan salah satu peralatan dapur yang sangat penting di mana penggunaannya sangat diperlukan ketika proses memotong dijalankan kerana papan pemotong berfungsi sebagai pelapik. Kita boleh memperoleh papan pemotong dalam pelbagai saiz dan bentuk. Papan pemotong itu juga mempunyai pelbagai bahan yang dibuat seperti kayu, plastik dan bahan-bahan lain. Tetapi setiap bahan yang digunakan untuk menghasilkan papan pemotong itu ianya memiliki kelemahannya tersendiri. Kita juga dapat mengetahui banyak papan pemotong yang telah diinovasikan untuk memenuhi kriteria pengguna kerana untuk memudahkan penggunaan harian mereka. Okey, kita lanjutkan ke slide masalah kajian. Yang pertama, papan pemotong pada masa kini banyak dibuat daripada plastik berbanding kayu yang merupakan bahan yang telah dihasilkan untuk hasilkan papan pemotong terdahulu. Yang kedua, papan pemotong plastik yang sedia ada amat berat untuk dibawa dan agak tebal untuk disimpan. Yang ketiga, papan pemotong yang sedia ada tidak memiliki banyak penggunaan termasuk yang diinovasikan di mana penggunaannya terhad untuk para pengguna. Akhir sekali, papan pemotong tersebut sedikit tidak memenuhi kriteria kebersihan kerana apabila papan pemotong tersebut dicuci, papan pemotong itu akan menjadi lembap. Contohnya papan pemotong kayu. Sekiranya kita membasuh, ia akan menghasilkan bakteria kerana ianya lembap. Berbanding dengan kayu plastik akan menimbulkan kesan kotoran yang berkemungkinan kekal atau mengambil masa yang lama untuk membersihkannya. Kita ke slide yang seterusnya, objektif projek. Okey, yang pertama untuk menambah produk baru di pasaran dengan pelbagai kelebihan serta keunikan yang lebih berkualiti daripada produk yang lama. Kedua, untuk memudahkan pengguna menyimpan peralatan pisau di dalam papan pemotong yang mempunyai ruang sedia ada. Yang ketiga, untuk menambah fungsi pada papan pemotong yang sedia ada. Akhir sekali, untuk menghasilkan papan pemotong itu menggunakan bahan yang sesuai untuk digunakan dan ringan untuk dibawa ke mana sahaja kerana papan pemotong itu telah dikompres dengan sesuai untuk dibawa dan disimpan. Seterusnya, kita ke metodologi. Okey, yang pertama, proses menjana idea. Berdasarkan kajian pengguna, lebih suka menggunakan papan pemotong kayu kerana ringan dan ada juga individu yang lebih suka papan pemotong yang berkonsepkan minimalis iaitu mudah dan jimat ruang. Kedua, melaksanakan idea. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, kami mula menjalankan inovasi kami dengan menghasilkan papan pemotong tersebut menggunakan bahan-bahan yang bersesuaian kerana para individu lebih suka peralatan yang ringan dan minimalis. Yang ketiga, kaedah menjana idea. Melalui perbincangan sesama sendiri untuk mencari kelemahan yang telah dimiliki oleh papan pemotong yang sedia ada. Dengan cara itu, kekurangan yang dialami akan dapat diatasi dengan membuat penambahbaikan terhadap idea yang bakal dihasilkan. Akhir sekali, menilai idea. Setelah membuat penilaian terhadap produk yang dihasilkan sama ada kuat ataupun sempurna untuk digunakan, kami akan mencari beberapa pihak untuk mencuba dan memberi respon kepada kami agar kami dapat mengetahui apa kekurangan dan untuk dipenambahbaikan. Terima kasih kepada Muhammad Syafiri kerana telah menerangkan tentang pengenalan, objektif kajian, penyertaan masalah dan selebihnya. Okey, sekarang kita akan bergerak ke cartagan yang akan berada di sebelah kiri saya yang merupakan jadual pelaksanaan. Jadual pelaksanaan ini telah menerangkan tentang pengenalan, perancangan, penulisan bab 1, bab 2 dan bab 3. Okey. Dekat di situ telah tertera bulan-bulan yang telah kami diberikan tempoh dan minggu-minggu yang telah kami laksanakan. Okey, mari kita tengok. Okey, tadi kita dah tengok tentang jadual pelaksanaan atau cartagan yang telah kami lakukan sepanjang tempoh pelaksanaan penulisan projek tahun akhir ini. Okey, sekarang kita akan bergerak kepada anggaran kos. Okey, di sebelah kiri saya akan termuncul jadual anggaran kos ini. Okey, anggaran kos dekat situ kita dapat lihat kami memerlukan bajet sekitar RM145. Mungkin anggaran dia agak terlalu tinggi, tapi kami mementingkan kualiti produk yang kami ingin hasilkan. Okey, jadi kita dapat lihat di situ harga-harga yang telah tertera di dalam jadual. Okey, kita saksikan. Okey,
kita telah melihat anggaran kos yang mungkin terlalu mahal tapi mementingkan kualiti sesebuah produk. Sekarang kita akan bergerak ke carta alir kajian. Okey. Carta alir kajian yang pertama adalah merancang projek, di mana kita atau kami merancang projek terlebih dahulu. Apa yang kami ingin lakukan. Kemudian kami akan memilih bahan dan membeli bahan. Di situ kita orang dapat lihat di manakah pembekal-pembekal yang dapat membekalkan bahan-bahan dengan harga yang lebih murah untuk menjimatkan kos kami. Okey. Kemudian setelah memperoleh barang tu, kita akan bergerak ke proses pembuatan, di mana kita orang akan membuat projek tersebut mungkin dalam bentuk prototype. Okey. Kemudian kita akan bergerak ke proses pengujian, di mana kita akan menguji adakah bahan tersebut sesuai untuk digunakan. Jikalau tidak, kita akan melakukan pertukaran bahan di situ. Kemudian kita akan buat analisis dan dapatan, di mana kita akan memberikan produk kami kepada segelintir orang untuk mencuba produk kami sama ada kukuh ataupun tidak. Dan kita orang akan mendapatkan penambahbaikan daripada komen-komen yang diberi oleh orang-orang di luar sana ataupun lebih dikenali sebagai responden. Kemudian kita orang akan membentangkan tentang kita orang punya projek. Okey? Okey, sekarang kita akan bergerak kepada skop dan limitasi. Di sebelah kiri saya akan muncul sekali lagi jadual, di mana kita dapat tengok skop projek dan limitasi untuk projek kami. Di mana skop limitasi kepada projek kami merupakan adalah bahan utama, di mana kita orang sangat memerlukan kayu di situ, di mana kayu haruslah memenuhi kriteria kami, iaitu kuat dan kukuh untuk bertahan. Kemudian kita orang kaedah pembuatan kerana tempoh masa yang diberi adalah singkat, tapi kita orang cuba hasilkan papan pemotong yang berkualiti. Kemudian kita akan bergerak kepada peralatan. Peralatan merupakan salah satu masalah ataupun limitasi yang kita orang ada, di mana peralatan ni tidak semua orang memiliki peralatan tersebut, tapi kami cuba sedaya upaya untuk menghasilkan projek tersebut dengan menggunakan alatan yang serba ada. Kemudian kami mensasarkan pelanggan, di mana kami mensasarkan pelanggan kami kepada chef, suri rumah ataupun caterer dan pelajar kulinari di luar sana. Okey? Okey, sekarang kita akan bergerak kepada jangkaan hasil, di mana sebelah kiri saya akan menunjukkan gambaran tentang first layer untuk permukaan papan pemotong kami, dan sebelah kanan akan munculnya papan pemotong kami pada bahagian lapisan kedua, di mana kita orang membuat dua lapisan yang berbeza untuk membandingkan, untuk membezakan, di mana permukaan pertama ataupun lapisan pertama adalah untuk penggunaan pemotongan atau aktiviti memotong, manakala di bahagian lapisan kedua adalah tempat penyimpanan pisau. Okey? Okey, dan itu sahaja daripada kami berdua, iaitu Haziq saya dan Muhammad Syafiri yang sebentar tadi. Sekian sahaja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.